Adam Farish. Tolong baca doa, Adam. Okey, cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anzil alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey. So, kelas minggu lepas kita dah belajar apa dah? Patricia. Kita belajar apa kelas minggu lepas? Patricia. Pola dan jujukan. Okey. Pola tu apa? Jujukan tu apa? Pola suatu aturan. Kalau jujukan macam objek mengikut pola. Macam nombor mengikut pola. Okay. So macam mana kita nak tahu itu pola dia ke bukan? Arisa Amani. Macam mana kita nak tahu? Satu susunan nombor lah senang cerita kita nak tahu apa pola dia. Macam mana kita nak buat? Arisa? Boleh buka mic tak Arisa? Boleh? Okay macam ni. Contoh saya bagi satu nombor kan. 2, 4, 6, 8, 10. Macam mana kita nak tahu pola dia berapa? Macam tu. Saya nak tahu pola tu berapa. Kita kena test pakai apa? Kita nak cuba buat macam mana nak tahu pola dia berapa Arisa? Mula tengok apa? Okay, Azalia? Macam mana kita nak tahu pola sesuatu susunan nombor tu Azalia? Kena tambah 2 pada nombor sebelumnya. Itu sebab awak nampak dah tambah 2 kan? Contoh saya bagi satu nombor ni awak tak tahu kan? Okey, pertama sekali kita tengok nombor tu macam mana, betul tak? Susunan dia sama ada apa dengan apa? Sama ada dia? Nombor Fibonacci. Okey, Fibonacci. Betul-betul Fibonacci. Okey, boleh terima. Lagi? Segi Pascal. Okey, lagi satu. Dengan pola nombor. Okey. Kalau dia bagi pola nombor, bukan segitiga Pascal, bukan nombor Fibonacci, dia bagi pola nombor. Macam mana awak nak tahu pola dia macam mana? Macam mana nak cari pola dia? Kalau nombor tu mungkin menaik, kena guna tambah, darab dengan kuasa 2. Ya, pandai. Kalau nombor tu makin menurun? Makin menurun, tolak, bahagi dengan punca kuasa 2. Dah bagus Azalia. Okey, Ishraf. Okey, Ishraf. Macam mana kita nak tahu satu nombor tu adalah jujukan ataupun bukan? Kalau kata number tu dia sepanjang tambah tu number yang sama ataupun number tu selang-seli. Okay, so itu bermaksudnya dia adalah satu Jujukan. Okay, thank you Ishraf. So, dalam erti kata lain, kalau ada satu nombor tu kita tengok, oh tambah dia sama je, darab dia sama je, apa kan tak kisahlah. Kalau makin kecil, tolak dia sama ke, bahagi dia sama ke, punca kuasa dia sama. Bila dia sama je, maksudnya dia ada satu pola, automatiklah dia satu jujukan. Kalau dia tak ada pola, maksudnya nombor itu bukanlah satu jujukan. Alright, thank you semua. Okay, so hari ni kita nak tengok pula, kita ada beberapa benda lagi. Sikit lagi lah nak habis dapat ni sebenarnya. Saya buka nota saya. Alright, nota. Ini sampai hari tu punya. So, kita sambung bawah ni. Kita boleh tulis tarikh lah. Supaya you all tahu bila kita buat nota ni. So hari ni berapa bulan? 12 hari bulan. So 12 hari bulan 2, 2024.
Okey, so kita dah belajar dah pola tu kalau nombor tu makin besar ke makin kecil, kita kena tengok sama nak buat tambah, darab ataupun kuasa 2. Kalau kecil, makin mengecil, bahagi, tolak ataupun punca kuasa. So setiap kali nombor yang ada pola, confirm dia adalah satu nombor yang ada jujukan lah. So kita ada nombor Fibonacci, menambah 2 nombor pada sebelumnya dan juga nombor segitiga Pascal, mesti duduk dalam segitiga. Dia tak akan bagi luar daripada segitiga. So ada 3 nombor lah kita belajar, 3 jenis. Okey. So, sekarang kita akan tengok pula 1.3 iaitu pola dan jujukan. Dan jujukan. Okey, dalam pola dan jujukan ni, biasanya dia akan minta nyatakan pola dalam nombor, dalam perkataan ataupun dalam ungkapan algebra. Ada 3 benda yang dia minta biasanya. Dia akan sebutlah dia nak dalam apa. So, pola dan jujukan ni dia akan cakap, sambil saya tulis, korang boleh tulis juga nyatakan pola nombor dalam. So yang pertama dia akan cakap dalam nombor. Yang kedua dia akan minta dalam perkataan. Dan yang ketiga dia akan minta dalam ungkapan algebra. Okey, yang agak susah sikit lah adalah ungkapan algebra lah. Sebab perkataan tak susah pun, dia pendek je. Contoh saya bagi soalan kan. Okey, so contoh soalan, saya kat mana? Tulis kat sini lah. Okey, contoh 1. Okey, so saya pun bagi nombor 3, 6, 9, 12, 15. Okey. So saya nak tanya Hazrik. Apakah pola dia Hazrik? Nombor ni. 3, 6, 9, 12, 15. Apa pola dia? Pola menaik. Menaik tu pola dia apa dia? Menambah Tambah ke berdarab? Tambah 3. Thank you. So, bila dia minta tulis dalam nombor, so bila dia minta tulis nyatakan pola nombor dalam yang pertama dalam nombor. So cara tulis dia macam ni je. Pola ialah tambah 3. Itu sahaja. Pendek je kan ayat dia kan. Kalau minta dalam nombor, pola ialah tambah 3. Okey. Seterusnya, kalau minta dalam perkataan. Lemak. Perkataan. Okey, kalau perkataan, pola, zoom sikit lah. Ialah menambah 3. Sama macam kita tulis sebelum ni. Pada nombor sebelumnya. Nampak senang je kan? Kalau dia minta nyatakan pola dalam nombor, pola ialah tulis tanda dia apalah tambah ke darab ke bahagi ke dengan berapa. Kalau perkataan macam kita buat sebelum ni, pola ialah menambah 3 pada nombor sebelumnya. Kalau yang ayat yang sebelum ni, untuk mendapat nombor yang berikutnya, nampak tak? Untuk mendapat nombor yang berikutnya, untuk mendapat bilangan yang seterusnya. Tapi yang ni tak perlu cakap pun yang tu, just tulis je nombor sebelumnya. Itu saja. Nak tulis pun tak apa, biasanya tak ada masalah pun. Tak adalah sampai salah kena potong markah ke apa. Okey, C yang ini yang baru iaitu ungkapan algebra. Okey, kalau dengar perkataan algebra, apa yang awak fikir Damia? Mesti ada apa kalau ungkapan algebra? Alhamdulillah. Damia? Ya. Kalau awak pernah dengar lah kan ungkapan algebra, awak fikir apa kalau dia cakap ini adalah ungkapan algebra, apa yang terfikir? Apa yang bermain di dalam fikiran awak? Apa yang awak terfikir? Darab. Darab kurang tepat, tak tepat lah.
Okay, saya tanya Adam Farish. Kalau dia cakap itu adalah ungkapan algebra, apa yang awak fikir kalau dengar perkataan ungkapan algebra? Hmm? Apa yang awak terfikir, awak rasa-rasa? Dia menggunakan nun. Ya, maksudnya mesti ada huruf, ada anu. Itulah sebenarnya saya nak dengar. Ada anu lah, kita tak tahu apa benda nombor tu kan. Okey. Bila nak buat ungkapan algebra, macam mana nak buat dia? Okey, saya ajar. Ungkapan algebra ni, dengan adanya ungkapan algebra ni, kita boleh cari nombor yang seterus-terusnya. Contoh kat sini kan, kita ada nama dia T1, T2, T3, T4 dan juga T5. T tu maksudnya sebutan lah ataupun bahasa Inggeris dia number of terms. T-E-R-M-S. Number of terms ataupun dalam bahasa Melayu sebutan yang keberapa. Ada juga dia pakai S. S1, S2, S3, S4, S5. Tapi saya lagi suka kalau you all pakai sama je semua iaitu huruf T. T tu maksudnya sebutan keberapa lah. Macam tu. Okey. So sekarang kita ada 5 sebutan kan. Kita mesti bermula dengan sebutan yang pertama. Dan kita kena masukkan pola dia berapa. Okey. So sebutan yang pertama. Saya tulis kat sini T1. Okey. Sebutan yang pertama ialah 3. So pola dia tambah 3 sama dengan 6. Kita akan dapat. Sorry. 3 tambah 3 darab 1 lah. Mana pemadam tadi? Ini memang korang akan pening dulu mula-mula sikit. Darab 1 sama dengan 6. Saya tukar nombor 6 ni warna hitam. 6. Sorry, kejap. Tukar. Kita mula dengan kosong Kosong. Lepas tu sini sama dengan 3 tambah kosong. Dapat 3. Okey, ni baru betul. So, 3 yang pertama ni adalah sebutan yang pertama. Sebutan pertama. Yang seterusnya, ini adalah pola dia berapa. Ini adalah jawapan dia. Bergantunglah dia duduk dekat pola sebutan yang keberapa. Okey, so itu sebutan pertama kan. 3 tambah 3 darab kosong sama dengan 3. Okey, sekarang saya buat pula sebutan yang kedua. Cara dia sama juga. Sebutan yang pertama apa? 3. So, 3 tambah 3 darab berapa sama dengan 6. So, 3 darab 1. Nampak tak? Mula-mula kosong kan atas ni? Mula-mula kosong. Sekarang dah jadi 1. Okey. So, rasa-rasa boleh teka tak apa yang berlaku dekat sebutan yang ketiga? Saya nak minta siapa ya? Batrisha. Apa yang jadi kat sebutan ketiga awak rasa? T3 sama dengan? 3 tambah 3 dan kurungan 2 sama dengan 9. Okey, thank you Batrisha. Okey. So, macam mana nak tulis ungkapan algebra? Ini bukan ungkapan algebra. Ingat, ungkapan algebra mestilah ada huruf. Ada anu ataupun huruf lah. Tak kisah nak panggil apa, anun ke, huruf ke, variable ke, boleh juga. So, kita akan ambil yang mana yang sama sahaja. Kecuali jawapan. Jawapan kita tak ambil Okey, so yang sama dekat sini, 3 tambah 3 darab n sama dengan, so n tu bermula daripada mana? Kosong. So n sama dengan kosong, 1, 2, 3 dan seterusnya. So inilah
cara nak tulis jawapan kalau ditanya nyatakan dalam ungkapan algebra. Ini je jawapan dia. Yang atas ni hanyalah macam kita nak cakap rujukan lah untuk awak. Untuk awak baca. Oh macam ni nak dapatkan jawapan ni. So ini rujukan lah. Ini tak dikira dalam markah. Tak ada, bukan kira macam jalan kerja ke apa ke, tak ada. Dikira dekat sini je. So dekat sini satu markah. Dekat sini satu markah. So biasanya akan dapat 2 markah lah untuk ungkapan algebra ni. Okay. Faham tak? Siapa tak faham kat tangan? Saya nak buat soalan lain pula. Okay, boleh Ada yang rasa. Cikgu ya. Oh, ada orang cakap dekat kampung juga. Okay, apa kan itu? Oh, takut bising Awak cakap kat saya bising Saya tak buat form tu. Okay, tak apa. Nanti saya present screennya. Okay? Okay. So, ini soalan yang pertama. Okay, ini soalan yang pertama contoh yang pertama saya bagi. Okay. So, contoh yang kedua. Sekejap lagi yang contoh pertama ni ada sambungan lagi tahu sikit. Korang nak salin tak? Ya, salin dulu yang ni. Sekejap, saya nak tegakkan sekejap. Bagi nampak banyak sikit. Gitu. Tegakkan sekejap. Saya bagi masa 2 minit. Salin. Sampai pukul 8.49. So, saya akan mula next question pula. Tapi nanti tinggalkan bawah. Yang tu ungkapan tu tinggalkan sikit. Saya nak ajar macam mana nak cari kalau yang lain pula. Soalan tanya. Alright. Okay. Itu cara yang pertama untuk tuliskan ungkapan algebra. Ini cara yang paling senang lah saya ajar ni, mula-mula sekali Cara ni senang. Tapi dia akan jadi sedikit sukar bila dia minta. Okay. Ini kan ada sampai 5 je kan? Contoh soalan tu tanya kat awak. Saya ingatkan lah. So soalan tu bertanya kat awak.
nyatakan T10. Nampak pula saya. Okey, nyatakan T10. Sekarang ni kita ada T sampai 5 sahaja kan. So ada T sampai 5 je. So sekarang kita minta T10. Okey. So dia jadi isu sikit kat sini. Dia jadi susah. Dia tak susah sangat pun. Awak kena faham apa awak buat. Okey. So kita boleh ambil je terus ungkapan algebra tu. 3 tambah 3N. Okey. So kalau nak cari yang 10, nak masukkan nombor berapa awak rasa-rasa dekat N tu? Saya nak tanya Ishraf, rasa-rasa nak masuk nombor berapa dekat N tu Ishraf? So 3 tambah 3 darab berapa Ishraf? Ishraf rasa? Darab 10 ke darab 11? T10. Dia akan jadi 3 tambah 3 darab 10 kan? Dia akan jadi macam tu kah? Ya, darab 10 ke darab 11? Untuk apa darab 10 dengan darab 11 tu? Untuk cari T10. Okey, saya terang sekali lagi kejap Okey. So nampak T1. Contohlah saya tak bagilah ni tadi kan. Kita terus tulis ungkapan algebra tu kat atas dia. 3 tambah 3 darab N. So ini ungkapan algebra dia. So untuk T1 kita akan masukkan N tu sama dengan 0 untuk T1. Kalau untuk T2 kita akan masukkan N tu sama dengan 1. Untuk T3 N tu akan sama dengan 2. Nampak tak? Ini dia punya ungkapan algebra. So ini dia punya cara nak kira dia. Untuk dapatkan berapa sebutan tu, berapa nombor dia. Okey, siapa yang tak faham? Okey, tak apa, slow Okey, so Ishraf, kalau T10 awak rasa saya nak kena masukkan nombor berapa dekat dalam kurungan ni Ishraf? Nak masukkan 10 ataupun 11? 11 sebab T1 awal-awal tu kosong. Ya betul. So kita kena masukkan 11, bukannya 10. So 3 tambah 3 darab 11, 33 tambah 3 jadi 36. So 36 lah jawapan dia. Okey, kalau tak percaya, kita pun susun lah kan. So sampai 10 dapat berapa? Kalau T1, 3. Kalau T10, T10 berapa? 15. Lepas 15? So akan dapat 36 juga sebenarnya. Sama je cerita dia. Okey? Boleh tak? Semua orang. Ada soalan tak? Sampai sini. Okey Okey. Ini cara tulis ungkapan algebra yang pertama. Kalau nak mudah, jadikan N yang pertama tu, T yang pertama tu, N dia kosong. Tapi bila ditanya T10, awak kena tahulah. Kalau T pertama mula dengan kosong, kalau T10, dia akan bukan mula dengan 10. Mula dengan 9 lah kan. Ya Allah, salah kat sini. Bukan 11. 9. Sebab 1 sama dengan kosong, 2 sama dengan 1. So 10 akan sama dengan 9. Dia akan patah 1 So 3 darab 9 tambah 3. Dapat 30. Ni baru betul. 30. Sebab T1 mula dengan kosong. So T2 mula dengan 1. So kalau 9, kita akan patah balik 1. So dekat situlah masalah dia. Awak kena alert. Awak buat berapa? N tu bermula dengan berapa? Okey. Katakanlah tak nak buat N tu bermula dengan kosong. Nak buat N tu bermula dengan 1. Boleh, tak ada masalah. So dia akan jadi ungkapan algebra yang kedua. Boleh dapat daripada yang atas tu tadi. 3 tambah 3 N tolak 1. So N tu boleh bermula dengan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Okay, katalah saya nak cari T1. Katalah T1, T3. So N tu bermula dengan 1 kan? So 3 tambah 3. So kalau T3 kita akan mula dengan nombor 3 lah. 3 tolak 1. So
3 darab 3 tolak 1, 6. 6 tambah 3, 9. So akan dapat T3 sama dengan 9. So tengok balik atas ni. Betul tak T3 sama dengan 9? Ya, betul. T3 memang betul sama dengan 9. Cuma beza dua ungkapan ni, satu tu N dia bermula dengan kosong. Satu lagi N dia bermula dengan 1. Okey. Boleh faham tak? Okey tak? Okey tak? Siapa ada soalan boleh tanya sekarang? Penting tau ni. Sampai SPM ada. Ni saya tak tipu. Okay, so 4 okay. Okay, kita try. So maksudnya ungkapan algebra ni bukannya satu jawapan je ada. Dia boleh jadi dua. Asalkan bila kita nak cari sebutan yang lain tu, kita dapat sama juga dengan sebutan yang dah diberi. Biasanya dia akan beri 1, 2, 3, 4 je. Macam tu. Okay, kita try yang lain Alhamdulillah. Okay, soalan yang kedua. Saya tulis A ke tadi satu, contoh satu kan. Okey. Contoh 2. Saya nak bagi bagi macam ni lah. 5, 10, 20, 40, 80. Okay. So pertama sekali sebelum buat ungkapan algebra sebenarnya first thing first kena cari pola dulu. Sebab apa? Ingat dalam ungkapan algebra kita akan buat apa? Sebutan pertama. Lepas tu mix dengan tambah dengan, tak kisahlah tambah ke tolak darab bahagi. So saya tulis tambah je. So tambah dengan pola. Lepas tu dalam kurungan anu. Kat situ lah kita nak tahu anu tu lah yang susah sikit sebenarnya. So sebutan pertama pola dengan anu. So pertama sekali kita kena cari pola dulu. So 5 nak pergi 10, nak pergi 20, pergi 40, pergi 80, dia makin besar. So kalau makin besar, dia ada 3 pilihan, sama ada tambah, darab ataupun kuasa 2. Okay, so tambah, try tambah. Okay, kalau cari tambah, terbalikkan jadi tolak lah. So sini tolak 5. So sini tolak 10. Oh, dah tak sama dah. Maksudnya dia bukan pola macam tu lah. Ingat pola biasanya nombor sama saja. Kalau tak puas hati, try lah sampai habis. So 40 tolak 20, tolak 20. 80 tolak 40, tolak 40. So nampak tak? Pola dia dah tak sama dah. So maksudnya ini bukan pola dia. So maksudnya tambah dah salah. So darab lawan dia bahagi kan. So kita nak cari tu kita kena terbalikkan. So 10 bahagi 5 bahagi 2. So ini pun sama bahagi 2. So ini pun sama bahagi 2. Dan yang last sekali pun sama bahagi 2. So terbuktilah dekat sini sebenarnya pola dia darab 2 untuk mendapatkan nombor seterusnya. Yang tadi yang bawah tu saya terbalikkan sebab kita nak cari. Betul ke tak betul? So sebab tu lah kita terpaksa terbalikkan So sebenarnya pola dia darab 2, darab 2, darab 2, darab 2. Okay, so saya padan yang bawah ni. Okay. Bila dia minta nyatakan dalam nombor. So, yang pertama dalam nombor iaitu pola ialah darab 2. Itu sahaja. So yang kedua B dia tanya dalam perkataan. Kalau perkataan tengok balik ayat dia yang sama juga. Pola ialah berapa pada nombor seterusnya. Perkataan. So pola ialah mendarab 2 untuk mendapat pola ialah mendarab 2 pada nombor sebelumnya.
sebelumnya. So itu je. Pola Elam darab 2 pada nombor sebelumnya. Okay. So itu nombor dan perkataan. So yang susah sikit dekat ungkapan algebra kan. So apa dia punya formula? Sebutan pertama, tambah, pola dan juga anu. So boleh buat dua pilihan. So kita guna yang pilihan pertama tadi. Yang paling mudah. Iaitu mula dengan kosong kan. So yang paling mudah mula dengan kosong. Cuma dekat bawah tu nanti awak kena alert lah. Kalau nak cari T11, so mesti pakai 10 lah N tu. Okay, so kita ambil sebutan pertama iaitu 5. So, ungkapan algebra. So, dia akan jadi, ungkapan algebra ni akan jadi 5, sebab 5 tu sebutan pertama. Darab 2, lepas tu, sini, kosong lah. Sama dengan 5 darab 2 darab kosong, 5. So, ini untuk sebutan yang pertama. So, kita try pula sebutan yang kedua. So, 5 darab 2, 1 dapatlah 10. So, ini sebutan yang kedua. So, try sampai 3 lah at least. 2, 20. So, ini adalah T3. So, bila dapat macam ni, saya mak balik ke atas. Betul ke? Oh, betul. T1 memang 5, T2 memang 10 dan T3 memang 20. So, kat sini boleh terus simpulkan bahawa 5 darab 2 N sama dengan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Gitu. Macam tu. So, itu yang pertama. Ungkapan algebra yang pertama. Ini T1 mula dengan kosong. Kalau kata tak nak buat T1 sama dengan kosong, so awak kena buatlah 1 tolak apalah macam tu. Gitu ya. So, untuk yang kedua, awak boleh buat 5 darab 2, 1 tolak 1. So, dapatlah 2, 1 tolak 1, kosong kan? So, dapat 5. So, ini T1. So, 5 darab 2, 2 tolak 1. So, 2 tolak 1, 1. So, 5 darab 2, 10. Ya? Ada soalan ke? 5 darab 2, 3 tolak 1 sama dengan 20. So, ini dapat T3. So, terbukti tak? Sama dengan yang atas. So, kita boleh simpulkan sebenarnya ungkapan algebra dia 5. Allah. Tekan button pula dah. Okay. 5 darab 2. N tolak 1 sama dengan N sama dengan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Siapa yang tak faham? Angkat tangan. Saya tegakkan sikit supaya korang boleh sadari. So, ungkapan algebra ni boleh jadi beberapa jawapan. Tapi biasanya 2 lah. 2 ke 3 lah. Tapi kena tengoklah juga logik ke tak logik awak punya jawapan tu. Bukan main tulis je ya. Tapi yang cara atas tu paling senang. Cuma dia susah bila dia kata cari T20. Contoh saya minta cari T20. So, ini ada sampai T4, T5 je kan. So, saya minta T20. So, saya cakap, nyatakan T20. So, kalau guna yang pertama punya ungkapan algebra, kita akan buat yang pertama, 5 darab 2N. Pakai N ni kan. So, yang kedua, 5 darab 2N tolak 1. So, kalau pakai 2N tu, awak kena buat apa? 20 tu kena ke belakang 1. Pakai 19. So, 5 darab 2, 19. Sebab yang 1 pakai kosong. So, automatik yang 20 kena patah balik 1. So, dapat macam ni kan? So, kalau yang guna yang ni, 5 darab 2, 20 tolak 1. So, 5 darab 2, 19 juga. Sama je. Cuma yang nombor 1 awak kena lebih alert. Dia untuk buat ungkapan algebra untuk pakai yang first punya method lah kan. Kita cakap method lah. Cara yang mudah nombor 1. Cuma nombor 1 ni awak kena alert bila dia minta T berapa tu. Macam mana awak nak cari? 5 darab 2 darab
darab 19. So akan dapat 190. Sama je dapat 190. Kalau tak puas hati, awak boleh carilah ni. Kata dah tak puas hati kan nak cari juga kan. So buat darab 2, darab 2, darab 2. Sampai dah dapat berapa? 19 tu. So awak akan dapat juga sebenarnya dia punya nombor 190 tadi. Okay, ada soalan tak? Siapa ada soalan tolong tanya ya. Ni saya ajar 2 cara. Nak guna mana-mana pun boleh. Tak ada masalah. Okay, so salin dulu. Sekejap. Ada soalan boleh tanya. Ya. Cikgu, yang 5 darab 2, lepas tu darab kosong tu, jawapan ni bukan kosong lah. Oh. Alah. Ya, betul. Alamak, koyahlah saya ni. Okey, so maksudnya ini 1 lah. 1, 2, 3. Okey, so ini pun boleh mula dengan 1 lah. N, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Boleh. Okay, terima kasih. Saya pula yang salah. So maksudnya dekat sini, masukkan je lah N dia berapa. So N 20 kan. Ni pun 20. So sini tak payahlah 1 tolak apa-apa. Nanti jadi kosong juga kan. Okey. Thank you tolong betulkan. So maksudnya ada 1 je lah method dia. Sebab dia darab. Saya ni tak salah. Ni boleh terus dapat je jawapan dia. Mula dengan 1, 2, 3, 4. Okay, thank you tolong betulkan. Balik atas. 220. Sini dapat 200. Okey. Settle. Okay lagi? Ada apa-apa lagi tak nak tanya? Silau sangatlah pula tab ni. Sekejap. Okay, ada apa-apa lagi tak nak tanya? Tak faham soalan. Okey, itu yang tadi. Okey, boleh salin. Dan saya akan buat ungkapan. Bagi masa sampai 9.10 Kalau ada soalan boleh tanya. Soalan ni dibagi. Katakan seterusnya. Fibonacci rujukan pada dah jumpa. Cikgu. Ya. Yang nak tahu N sama dengan tu, cikgu suruh buat sekurang-kurangnya 3 kan? Ya, buat 3 sekurang-kurangnya untuk kita tengok. Oh, betul lah macam ni. Okey, kasih cikgu. Sama. Okay, ada soalan lagi tak? Hebat betul korang ni. Alright. So, sekarang kita akan mula tengok soalan yang saya bagi tadi.
Home to. Nah, tak download dapat kat sini. Sekejap saya nak share kat WhatsApp je. Ingat dah share dah. Right. Tak sangat nak peluk makcik ni, tak nampak dah. Okay, ni okey. Okey. So, boleh tengok soalan yang ini. Okey, kita mula yang mudah-mudah dulu ya. Tak payah. Ni kira je. 1, 12 ni kira je. Okey, so kita tengok yang 13. Okey, dia bagi 7, 8, 9, 10. So, itu dia punya, kita cakap nombor dia lah kan. So, nombor tu makin apa? Makin besar. Ingat, yang pertama sekali saya suruh cari apa? Pola dia dulu. Yang ni dia dah bagi dah siap-siap ni ungkapan algebra. So dia dah bagi yang ni kan. Boleh jawab masukkan terus. So kalau N yang pertama, T yang pertama apa? 1 kan. Sebab dia mula daripada 1 kat situ. So dia akan jadi, masuk terus dalam kalkulator. 1 tambah 6. So dapat dah 7. So betul. T1 sama dengan 7. 7 betul. So seterusnya, 2 tambah 6. So dapat 8. Oh betul sama dengan 8. So yang kedua, yang ketiga, T yang N yang ketiga, 3. So 3 tambah 6. So betul sama dengan 9. So saya tunjuk kat sini 1 tambah 6 sama dengan 7. Ni untuk T1. So T2, 2 tambah 6 sama dengan 8. Dan T3 sama dengan 3 tambah 6 sama dengan 9. So dah betul dah kat situ. Dan yang terakhir, T yang keempat, 4 tambah 6 sama dengan 10. Ingat T dengan N perkara yang berbeza. T tu sebutan, N tu ungkapan dia. Kita nak bergantikan N tu dengan nombor berapa. Bergantung kepada awak punya ungkapan lah. So maksudnya nombor 1 ni betul. Okay, so try nombor 2. 2 tak payah try lah kan. Sebab kita dah try nombor 1 betul kan. Okay, so tengok B pula. 3N. Apa maksud 3N ni? Ada Farish? Operasi apa tu antara 3 dengan N tu? Adam? Operasi apa antara 3 dengan N tu? Operasi algebra. Saya tanya operasi. Operasi tu apa maksud dia? Ada 4 je operasi dalam matematik. Tambah, darab, tolak, bahagi. 3N ni apa dia sebenarnya? 3 tambah N ke? 3 tolak N ke? 3 darab N ke? 3 bahagi N? 3 tambah N. Salah. Mana boleh huruf tambah dengan nombor? Apa yang boleh menggabungkan huruf dan nombor? Darab. Darab dengan bahagi sahaja. So rasa-rasa 3N ni 3 darab N ke 3 bahagi N? 3 darab N. Ya, so dia sebenarnya 3 darab N. Kena tahulah ini darab. Kalau tidak awak akan buat apa? T1, 3 darab 1 lah. So jangan buat 3 tambah 1 pula. Sebab kat sini darab. Okay, so try. 3 darab 1, 3. Betul lah sini 1. So try pula 3 darab 2. So dapat 6. Oh betul. Lepas tu 3 darab 3. Oh betul lagi. So 3 darab 4. So betul lagi. So maksudnya 3N tu betul lah pola dia. Ni dia dah bagi korang pola dah. So senang. Okay. So cuba soalan C. Bagi saya tahu pula dah. Bagi tahu saya yang mana satu. Yang atas ke yang bawah awak akan tick. Cuba buat. Tak payah salin pun. Contoh-contoh je sikit ni. Ni try je. Budak ni je ni.
Bagi tahu korang tik atas ke bawah. Tulis jawapan dekat chat box. Atas ke bawah yang korang nak tik ni. Bagi tahu C ni korang nak jawab apa? Nak tik yang atas ke nak tik yang bawah? Kira tu tak perlu buat macam saya ni lah. Korang just guna kalkulator je. Okay, so Batrisha kata bawah. Yang lain? Atas. Haziq kata atas. Okay, lagi? Okay, lain-lain. Adam, Ishraf. Azalia. Nak tik yang mana? Yang mana yang betul? Okay, Ishraf kata bawah. Okay, lagi. Saya berapa orang ni? Ada berbelas-belas kan? Ada 10 tolak saya. 9. Ada 9 orang. Saya nak semua mesti tulis atas ke bawah. Okay, Adelia kata bawah. 4 orang. Lagi 5 orang lagi. Okey, bawah. Berapa orang ni? 2, 4, 6, 8. Seorang lagi. Oh, Hazri tukar jawapan dah. Okey, Damia kata bawah. Okey, seorang lagi. 2, 4, 6, 8. Ada Madam. Cepat Adam. Atas ke bawah? Okey, Adam kata atas. Okey. Jom kita tengok atas ke bawah. Okey. So senang je nak tahu atas ke bawah. Masukkan je nombor tu dalam ungkapan tu. So mana ungkapan? Ini nama dia ungkapan. Sampai sini je ungkapan. Ini pun ungkapan. Lepas tu tengok N dia bermula dengan siapa. So masuk je dalam kalkulator. Apa maksud 5N? 5 darab N. So masuk terus dalam kalkulator. 5 darab tambah 5. Okey. Tengok saya buat ni kenapa tak tukar ni? Okey, so ni kan saya kosongkan kat sini. So N yang pertama ialah, T yang pertama ialah N dia 1. So 5 darab 1 sama dengan 15. 10. Sorry. So 10. So dah salah dah. Sini bukan 10. Sini 5. So dah salah. So kita pun try tukar yang lain pula. Yang lagi satu yang bawah tu. 10 darab N tolak 5. So bermula dengan N1. So dapatlah 5. So maksudnya betul. 5. Lepas tu kita tukar pula N2. Kenapa N2? Ni kat sini. T yang kedua-dua. Dia dah susun dah tu. So dapat 15. Oh betul 15. So try pula 3. Dapat 25. So betul lah 25. So dah terbukti lah. Bawah ni lah
jawapan dia. Bukannya atas. Okey, faham tak Adam? Faham. Macam tu buat dia tau. Masukkan je nombor. Ni awak tak buat lagi ungkapan dia. Okey, so yang ni tak payah. Okey. Ini dia. So ini dia kata, tulis satu ungkapan algebra yang mewakili generalisasi tentang pola bagi jujukan 3, 6, 11 dan 18. Okey. Bila dia sebut perkataan generalisasi, dia sebenarnya sama je dengan ungkapan algebra tu. Kalau dia tak sebut ungkapan algebra, dia sebut tuliskan satu generalisasi tentang pola bagi jujukan bla 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 bla. So maksud dia sama je. Dia generalisasi, maksud dia sama je dengan ungkapan algebra. Itulah cara tulis jawapan dia. So tengok dulu nombor dia berapa. Bila dia sebut ada pola bagi jujukan, maksudnya pola dia mesti ada lah. Tentang pola bagi jujukan. Maksudnya mesti ada pola. Sebab dia jujukan. Kena fahamlah perkataan jujukan dengan pola tu . Okey. So dia cakap 3, 6. Dekat sini Besar sikit. Okay. 3, 6, 11 dengan 18. Okey. So yang pertama sekali kena cari pola dia dulu. So sebelum cari pola mesti tengoklah nombor tu menaik ke, menurun ke. So tengok 3, 6, 11, 18. Menaik ni. So kalau menaik ada 3 pilihan lah. Tambah, darab ataupun kuasa 2. So untuk tahu mana satu kita kena terbalikkan dia. So katalah kita nak try tambah kot. Okay, cubalah terbalikkan. So kalau tambah lawan dia tolak. So 6 tolak 3 sama dengan tolak 3. 6 tolak 3 sama dengan 3 kan. So 11 tolak 6 sama dengan tolak 5. So 18 tolak 11 sama dengan tolak 7. So maksudnya tambah dah automatik salah lah. Sebab bila kita pusing balik, kita tak dapat pola yang cantik lah. Gitu. So ini dah salah. Bukannya tolak lah. Okey, kita pun try lah pula darab. Okey. Kejap. 6. Kat sini dia dah bagi tahulah kat awak sebenarnya. Saya pun tak baca soalan atas ni. Okey. Ambil je daripada sini . Okey, so ni 2. Apa kuasa 2 tambah 2 dapat 3. So macam mana nak buat? Ini kan tak tahu kan. Tapi dia akan jadi N sama dengan 1, 2, 3 macam tu kan. Tapi tak semestinya 1, 2, 3. Boleh jadi mula daripada kosong macam saya cakap tadi kan. Okay. So kita tak tahulah X tu berapa. N lah senang cerita saya tulis kat sini. N ni saya tak tahu berapa. Sebab ini yang berubah-ubah kan. Okay, so apa yang perlu buat? Susun dan cari N tu berapa. So 3 sama dengan N kuasa 2 tambah 2. Pindahkan dulu 2 ni jadi 3 tolak 2, 1 sama dengan N kuasa 2. So, punca kuasa 1 sama dengan 1. Kenapa punca kuasa? Sebab ini kuasa 2. So, pindah belah sini dia akan jadi punca kuasa 2. So, kita tahu dah N yang pertama ni mula dengan 1. Okey, try pula yang kedua tu. So, 6 sama dengan N kuasa 2 tambah 2. So, pindah dulu. 2 ni pergi belah sini jadi tolak. So, 6 tolak 2, 4. 4 sama dengan N kuasa 2. So, punca kuasa 4 sama dengan N. So, N sama dengan 2. So, bila dah sampai sini, awak dah tahu dah lah. So, ini sebenarnya 1, 2, 3. Kalau tak percaya, masukkan dalam kalkulator. 3 kuasa 2 tambah 2 dapat 11. So, samalah kat sini 11. So, dia punya ungkapan algebra dia apa? N kuasa 2 tambah 2. N bermula dengan 0, 1. Kosong pula dah. Mula dengan 1 lah. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Faham tak? Dia bergantung kepada pola dia apa dia. Ada soalan tak? Dia susah sikit lah susah dia. Kalau buat banyak latihan nanti senang.
Okay, soalan tak? Semua okey ke? Okey, okey. Hebatlah korang ni. Jangan hebat-hebat pasal tengok tak faham. Tanya kalau tak faham. Ya? Kalau nak tahu dia punya ungkapan tu kena nombor dia ke belakang. Nombor ke belakang macam mana tu? Sebab yang nombor 14A tu kan nak tahu tengah je kan. Dua yang tambah 2 tu pindah ke 3 ke? Ya, betul. Sebab kita nak cari kotak kosong tu berapa nombor dia. Okey, kasih ke. Faham tak awak? Faham tak? Saya menjawab tak soalan awak ni? Tahu kan kenapa kita pilihkan? Okey. Sebab kita nak cari tengah-tengah tu berapa. Okey. Alright. Okey, lagi ada soalan tak? Okay, so yang ni dia pakai lagi soalan yang sama. Okay, yang ni dia kata TN, kita tengok nombor 15 Okay, TN mewakili sebutan ke N bagi suatu jujukan. Lengkapkan rajah berikut. So kat sini kita ada jujukan 5, 7, 9 dengan 11. Sama dengan yang mana tadi? 5, 7, 9 dengan 11 ni? Macam ada tadi kan 5, 7, 9 dengan 11? Oh tak ada. Okay, so pertama sekali kena cari dululah dia punya ungkapan dia tu. So 5, 7, 9 dengan 11. Tengok dulu nombor dia. Biasanya dia bagi mudah lah tambah dengan darab. Tambah darab dengan kuasa 2 je. Tak ada dia bagi susah. So kita pun ambil 5, 7, 9 dengan 11. Okay. So tengok nombor dia. Oh, nombor dia makin menaik. So ada 3 kemungkinan ini sahaja. So kita try yang paling mudah iaitu tambahlah. So kalau nak cari tambah berapa, kena terbalikkan. Memang itu cara dia. So 7 tolak 5 sama dengan tolak 2. So 9 tolak 7 sama dengan tolak 2. 11 nak dapatkan 9 tolak 2. So nampak dia adalah satu pola lah. Pola yang cantik maksudnya dia jujukan. So ini akan jadi tambah 2, tambah 2, tambah 2. So macam mana cara nak buat dia? Saya cakap tu. Ni kalau tambah dia akan ada 2 cara tu. So untuk buat ungkapan, so yang pertama, kalau darab je ada satu cara. Sebab darab tak boleh darab kosong. Darab mesti darab dengan nombor. So sekarang ni tambahkan. Okay, so cara yang pertama, salin je terus. Yang pertama sekali, sebutan dia. So sebutan yang pertama, 5. So ambil pola dia, tambah 2. So dalam kurungan tak tahu berapa, untuk dapatkan T1 berapa? 5. So 5 tambah 2 darab berapa sama dengan 5? 2 darab 1. Terus seterusnya 5 tambah 2 darab 1 pula dah. 2 darab kosong lah. Sebab kita nak 5 kan. So 2 darab kosong, kosong. 5 tambah kosong sama dengan 5. So ini yang kedua. 5 tambah 2 darab berapa? Dapat 7. So 5 tambah 2 darab 1. Saya tukarlah nombor di mana? Warna biru. Faham tak? Faham tak? Risau pula saya ni. Korang faham tak ni saya buat apa ni? Kalau faham buat macam ni. Siapa tak faham kat tangan? Kalau saya lag bagi tahu. Okey, okey lagi Okey, Abang Trisha je yang kat tangan yang lain. Okey, sini. Alright. Okey. So ini dapat 7 kan? So mesti buat 3 saya cakap At least 3 untuk kita macam confirmkan. Oh, betul lah macam ni dia punya ungkapan algebra. So seterusnya 5 tambah 2 darab 2 sama dengan 2 darab 2, 4. 4 tambah 5, 9. So nampak kat sini memang dah terbukti dah sama lah. 5, 7 dengan 9. Sampai 3 kali kita buat kan. Okay, itu cara yang pertama. Yang ini dia akan jadi apa ungkapan dia? 5 tambah 2 darab N. N sama dengan 0, 1, 2, 3, titik. Ini
N dia akan bermula dengan kosong. Sebab kita dah cari atas tu kosong ni. Atas ni dia buat kosong. Sebab itulah N kat sini mula dengan kosong. Okay, sekarang katalah kita tak nak jadikan dia kosong. N1 tak nak kosong. Takut nanti nak cari T yang keberapa nanti takut salah kan. So kita nak buat N tu sama dengan 1. So bolehlah jadikan kosong jugalah. Cari jalan lah macam mana nak buat. So 5 tambah 2 darab 1 tolak 1. So 1 tolak 1 kosong kan. So 5 tambah kosong jadi 5. So yang kedua 5 tambah 2. 2 tolak 1. 2 tolak 1, 1. 1 darab 2, 2. 2 tambah 5, 7. So seterusnya 5 tambah 2. 3 tolak 1. So 3 tolak 1, 2. 2 darab 2, 2. 4. 4 tambah 5, 9. So dapat juga sama. Tapi untuk ungkapan algebra yang ini berbeza sikit sebab cara tulis dia 5 tambah 2 N tolak 1. N sama dengan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Gitu. Okay. Nampak tak perbezaan dia? Step yang pertama memang mudah sebab kita mula dengan kosong. Tapi step yang kedua kita kena buat N tolak berapa, N tolak berapa. Gitulah, lebih kurang. Tapi untuk step yang pertama cari ungkapan tu senang. Tapi untuk cari bilangan yang seterusnya tu susah sikit. Contoh kan. Okay. Kan dia dah bagi macam ni. Kita pun dah dapat dah lah ungkapan algebra dia tu berapa cerita dia. So katalah kita nak buat T8. T8 kita nak buat T8. Okay. So soalan pun tanya, kita pun nak jawab. Okay. Nyatakan T8 iaitu sebutan yang ke-8. Nampak dia guna huruf T kan? So T8. Kalau guna ungkapan algebra yang pertama, awak akan tulis 5 tambah 2N. 5 tambah 2 darab 7. Kenapa darab 7? Sebab ungkapan yang pertama awak guna kosong. So kita dah balik pada satu. Balik satu ke belakang kan. Kalau ungkapan yang ketiga, awak akan guna 2. So bila ungkapan yang ke-8, awak akan guna 7. So kat sini akan dapat 5 tambah 2 darab 7 dapat 19. T8 sama dengan 19. Gitu. Okay, kalau nak guna yang ungkapan yang kedua ni, yang mula daripada 1, so betul ambil 5 tambah 2, N tolak 1. 5 tambah 2, so sekarang T8 kan? 8 tolak 1, so 8 tolak 1, 7 sama je. So T8 sama dengan 19. Sama je. Jawapan akhir akan dapat sama. Okey, kalau tak percaya, kita susun balik. Okay, 5, 7, 9, 11 kan? Saya telah susun balik 5, 7, 9, 11. So ini baru 4. So 1, 2, 3, 4. Okay, so kita try tambah 5 pula. So 11 tambah 2, 13. 13 tambah 2, 15. 15 tambah 2, 17. 17 tambah 2, 17 tambah 2, 19. So ini T4, T5, T6, T7, T8. So mesti semuanya tambah 2 sebab pola dia memang tambah 2. Okay, so dapat nampak sama tak? T8 19, T8 yang ini pun 19. Cuma bezanya dekat N dia sahaja. Kalau awak rasa nak senang, buat cara pertama. Tapi bila nak cari T berapa, awak kena tengok, oh N mula dengan kosong. So kalau nak cari T9, so kena patah balik 1. Sebab 1 mula dengan kosong. 2 mula dengan 1. Tapi kalau untuk cara yang kedua ni, dia susah sikit lah. Tapi dekat nak cari terms yang keberapa, ungkapan yang keberapa, nombor yang keberapa tu kan, sebutan yang keberapa tu, tak jadi masalah sebab dia N bermula dengan 1. So kalau ditanya T8, T9, so masukkan dalam ungkapan algebra tu 9 lah. Tak payah nak patah balik 1. Okay, faham tak? Siapa ada soalan?
Boleh tanya sekarang. Bertulislah. Tulis sekejap. Dia pakai 2 metod ya. Yang penting kena cari pola dia berapa. Kalau tak ada pola memang tak boleh buat lah ungkapan ni. Siapa dah siap dan dah faham boleh angkat tangan. Adam faham ke Adam? Faham. Okey, bagus. Alhamdulillah. Okey, siapa yang dah siap dan dah faham boleh angkat tangan. Sebelum saya teruskan. Ada soalan boleh tanya. Dah siap tunggu sekejap tunggu arahan seterusnya. Saya tak siap lagi, cepat sikit. Alright. Okay. So, saya akan lower all hand. Alright, so sekarang ni saya nak minta you all siapkan sekarang buat waktu sekarang siapkan 15, 16 dan 17. Semua sekali. Tengok boleh jawab ke tak boleh jawab. Okay, buat sekarang. 15, 16 dan 17. Saya dah tegakkan. Boleh nampak lah semua. Kalau tak nampak korang zoom je dekat korang punya screen tu. Okay, boleh mula sekarang. Saya bagi masa. Ni ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 10, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okey. 15 minit. Kira 20 kan? Paling lama 20 minit. Satu soalan 1 minit. Okey, boleh mula sekarang. Tak faham boleh tanya. Sepuluh. Lama pula 20 minit. Siapa dah siap angkat tangan lah.
Dah siap angkat tangan ya. Elok-elok tau. Jangan tak ikut jalan kira pun. Tapi tulis elok sebab kita tengah buat latihan. Okay. Ini khas untuk saya Datul ya. Korang boleh tengok dalam grup tau nanti soalan ni. Saya langkah kat saya Datul kejap. Okey, saya Datul macam ni. Okay, hari ni kita belajar ungkapan algebra. Okey, untuk dapatkan ungkapan algebra tu, pertama sekali, formula dia, cara buat dia lah kan senang. Nak bagi macam senang Okey. So, untuk buat dia ialah sebutan pertama tambah dengan pola dan anu. Pola tu mesti samalah semua pola kan. Kalau satu nombor tu darab 2, semua darab 2. Yang berubahnya adalah anu. Nama pun ungkapan algebra. Bila ada perkataan algebra, maksudnya confirm ada satu benda yang kita tak tahu. Anulah. Kalau linear, barulah ada 2 benda. Algebra satu benda je. Tu kena tahulah. Kena faham apa beza algebra dengan linear. So, mesti ambil sebutan pertama, tambah pola dan juga anu. Bukan bermaksud tambah pola tu mesti pola dia tambah. Tak bergantung kepada pola dia apa. Okey. So contoh soalan ni 5, 10, 20, 40, 80. So pertama sekali cari pola dia. Ni nombor menaik kan. So menaik boleh dapat tambah, darab ataupun kuasa 2. So ni tadi kita dah buat dah dapatlah. Ini sebenarnya pola dia darab 2. So cara tulis ungkapan dia, so ambil daripada sebutan yang pertama iaitu 5. So 5 pola dia darab 2. Lepas tu ini dia punya anu. So anu ni yang awak kena fikir apa yang nak buat. Okay. So yang pertama 5 darab 2 tambah 1. Ni dah salah lah kat sini. Kira yang salah lah tadi. Kosong. So 5 darab 2 darab berapa yang dapat 5? So mesti dah 5 darab berapa dapat kosong. Dapat 1. So 5, 2 darab kosong kan. Dapatlah 5. Kosong ni sebenarnya nombor dia ni. Oh ya lagi aku ni. Okey. So seterusnya 5 darab 2. 5 tu dapat daripada ungkapan pertama. So darab 2 ni pola. Anu tak tahu berapa. Macam mana dapat 10? So 5 darab 2 dapatlah 10. So 2 mesti dah darab 1. So dapatlah 10. Dan seterusnya 5 darab 2 darab 2. 2 darab 2, 4 kan? 4 darab 5, 20. Dapatlah 5, 10 dengan 20. So mesti try at least 3 untuk kita confirmkan, oh inilah dia punya ungkapan algebra. Nampak kita try 3 nombor kan? So daripada 3 ni dapat sebiji sama dengan yang atas ni. Macam tu. So daripada sini kita boleh buat kesimpulan. Sebenarnya ungkapan algebra ni kita nak cakap
kesimpulan lah. So kesimpulan dia 5 sebutan pertama darab n dia punya pola 2 darab n. So n tu apa? N bermula dengan 0, 1 dan 2. Faham tak? Saya Datuk. Boleh tak saya Datuk? Ada soalan tak? So kita tengok lagi yang lain So ini yang tadi. So 5, 7, 9 dengan 11. Kita dah tahu dah pola dia tambah 2. Macam mana tahu? Carilah. Kena cari sendiri. Pola kena cari sendiri. So bermula dengan ungkapan yang pertama. Faham sikit. Okey. Ungkapan yang pertama 5. Mana ungkapan pertama? Inilah. So ungkapan tu kita akan panggil dia T. So kalau T1 maksudnya ungkapan pertama lah. So ini T1, 5. So 5 tambah 2. Tambah 2 ni apa? Dia punya pola. Dia punya T1 darab dengan ini dia punya anu. So darab apa? Dapatlah 5. So 5 tambah 2 darab kosong dapatlah 5. So dah settle dah. Yang pertama dapat dah sama. T1 dapat sama. Kita try pula T2. So 5 tambah 2 darab 1 dapatlah 7. Nombor dia memang akan susun 0, 1, 2, 3 macam tu biasanya. Ataupun 1, 2, 3, 4. Ni kita akan tengok dua perbezaan dia. So yang pertama ni 0, yang kedua 1, yang ketiga 2. So awak akan dapat 5 tambah 2n. Ambil daripada sini 5 tambah 2n. N tu bermula dengan 0 sebab T1 awak pakai 0. So n bermula dengan 0, 1, 2 dan 3. Ini n bermula dengan 0. Yang ni yang mudah lah. N bermula dengan 0. Okay. Kalau yang tak ada susah pun. Tapi cantik dah sikit sebab n tu akan bermula dengan 1. So kita akan ambil ungkapan yang pertama juga. Sama. Maksudnya ini dia punya pola. Ni T1 lah ungkapan pertama. Kena bezakan T tu ungkapan. N tu anu. Anu berapa yang kita nak guna. So 5 tambah 2 darab berapa sama dengan 5. So mesti ada 5 tambah 0 kan. So nak dapatkan 2 tu sama dengan 0. 2 dalam kurungan 1 darab 1. So sama dengan 0 kan. So 5 tambah 0 dapatlah 5. So settle untuk T1. So T2 macam mana nak buat 5 tambah 2 darab berapa dapat 7. So mesti ada 5 tambah 2 kan. So macam nak dapatkan 2 tu. Kalau ada N kat belakang tu. Mestilah 2 tolak 1. Mesti kita nak 1 kat belakang dia. So 5 tambah 2 ni jadi 1 kan. So sama dengan 7. So ini 3 tolak 1 dapat 2. 2 darab 2, 4. 4 tambah 5, 9. So dapatlah 9. So cara tulis ungkapan algebra dia 5 tambah 2 N tolak 1. Dan N ni bermula dengan 1. Sebab dekat atas ni kita mula dengan 1. Tapi yang ini, yang lain dia, anu ni kita mula dengan 0. So itulah dua perbezaan dia. Boleh tak? Saya dah tolong. Faham tak sikit-sikit? Kalau awak rasa macam tak boleh juga, awak kena tengok balik video. Tengok daripada awal tau. Tengok awal-awal je lah. Saya tengok sampai habis. Okay. Alright. Faham sikit tak? Faham sikit je. Sikit je. Sikit tu apa yang awak faham? Macam mana nak kira? Macam nak kira, masukkan nombor je kan? Macam nak cari pola tu kena tahulah. Pola nak cari macam mana tahu kan? Tahu kan nak cari pola macam mana? Kalau tak tahu, kena tengok balik kelas punya video. Baik. Okay. Saya dah tu cari pola macam mana? Macam mana nak tahu kita nak cari pola tu macam mana? Tengok dia punya apa? Mula-mula sekali nak cari pola. Nombor. Okay. Lepas tu dah tengok nombor, lepas tu nak buat apa? Cari dia naik berapa? Dia naik berapa? Kalau naik, macam mana nak tahu nak pakai operasi apa kalau naik? Tambah
Lagi? Sama je. Tambah darab kuasa 2. Ya, so kalau nombor tu naik, tambah darab kuasa 2. Kalau nombor tu menurun, Tolak bahagi punca kuasa 2. punca kuasa 2. Gitulah. Yang penting kena cari dulu pola dan pakai yang tu. Nombor pertama, pola dengan anu. Tu step dia. Boleh cari. Siapa dah siap sampai nombor 17, angkat tangan ya. Kita make sure ada yang siap. Okay, dah siap angkat tangan you. Isha.
Ishraf kalau dah siap boleh sambung lagi Ishraf. Buat sampai 19 lah. 19 okey. Yang lain tu siapkan dulu. Angkat tangan ni dah siap. Saya tunggu. Adam, okey ke Adam? Okey. Sampai mana dah Adam? Oh, nombor berapa dah? 16. 16. 16. Okey. Adelia? Uh, 16. Okay. Arisa Amani? Kalau tak boleh cakap, tulis dekat chat box. Azalia, sampai nombor berapa dah? 16B. 16B, okey. Damia? 16. 16. Oh, lag juga. Okey. Batrisha? Nombor berapa? 16. 16 juga. Saya Datuk Akila? 15. Cepat sikit saya Datuk. Oh, awak baru nak fahamkan tadi kan? Siapa yang pakai akaun Suzita ni? Saya tak ingat lah. Sampai nombor apa dah? Putri sampai nombor apa? 16B, okey. Siapkan. Sampai 17.
Okay, Hazrik dah siap. Kenapa saya tak panggil nama Hazrik kan tadi? Terlepas. Dah siap boleh buat sampai ni ya, 18. 19. Tujuh belas A dengan B tu tandakan yang mana betul ha, lepas tu sambung. Guna yang betul tau, jangan guna yang salah. Dia setengah belajar. Semua memucun. Saya angkat tangan ya, tak faham tanya.
Cikgu, Ya. saya tak faham sikit 16B. 16B. Okey. So dia berkait je dengan A tu. Naikkan skrin sekejap ya. Okey. So 16A dapat jawab. 16A dapat jawab. Apa jawapan dekat tempat kosong tu? 16A yang pertama tu jawapannya 7. Okay, yang kedua? Yang kedua 19. Kat sini 19. Ha. Salah. Salah. Cuba tinggal filter. 19 darab 2 tolak 5 dapat berapa? 2 tolak 5. 3. 33 kan? So macam nak cari dia apa? Pindahkan. 9 sama dengan tak tahu darab 2 tolak 5. So ini boleh selesaikan kan? 2 tolak 5 boleh selesaikan, betul tak? Tapi kena buat darab. Kena buat darab dulu kan? So kena pindahkan ni. Tak boleh buat 2 tolak 5 terus. Sebab kalau operasi darab, kena buat darab dulu. So tolak 5 pindah belah sana jadi 9 tambah 5 sama dengan N darab 2. So 9 tambah 5? 4. N 14. Darab 14 kan? So 14 bahagi 2 sama dengan N. 7. N sama dengan 7. So kat sini pun 7 juga. So yang kotak yang ketiga dapat berapa? Yang kotak ketiga dapat 11 tambah 5. 1 bagi 3. Dapat 7. N 7. 7. So sekarang ni kita dah nampak kan pola dia kan? 7. So apa pola dia ni? Pola 7 darab 1. 1 ke? Nampak? Ini apa ni? N tolak N tolak 5. Apa N tolak 5? Kenapa saya tak buat N je? Sebab nak tahu pokoknya Macam mana saya tahu yang tengah ni je jadi N? Kenapa yang belakang tu tak jadi N? sebab nak tahu nombor seterusnya. Bukan. Cuba tengok belakang tu. Nombor dia sama tak? Tolak 5, tolak 5, tolak 5. Apa dia cikgu? Nombor dia sama tak tolak 5, tolak 5? Sama. Sama kan? Sebab itulah belakang tu tolak 5. Bukannya N sahaja. Nampak tak? Saya salin balik je. N tu apa yang berubah? Siapa yang berubah sekarang? 1, 2 dengan 3. So kat sini yang berubah. So akan jadi N sama dengan start dengan nombor berapa? 1, 2, 3 dan seterusnya. Faham tak? Faham tak? Faham tak kenapa N kat tengah tu? Tak? Azaria? Faham. Faham betul? Okey. So kalau nak cari T10 macam mana? T10. Depan ni berapa awak rasa? Kotak yang pertama ni berapa nombor dia? Kotak depan ni 7. 7. Lepas tu belakang ni boleh tahu tak berapa? Tahulah, kira je lah. Jawapan 65. Ya, 65. Okey, kalau dia tanya T20 macam mana nak buat? Kotak yang pertama tu apa? Kotak pertama tu 7.
7. So darab kotak yang kedua tu 20. 20. Betul. Lepas tu tolak 5. 5. So boleh kira tak lepas tu? Boleh? Boleh dapat berapa? 135. 135. Faham dah macam mana nak buat? Faham? Kena tengok dia punya ungkapan algebra tu. Okay, boleh sambung. Okey, kasih cikgu. Cikgu. Cikgu, Ya. soalan 19 tu kan dia itu dia tak tahu berapakah biji guli yang ada dalam beg. 4. So kita tak payah kira dah lah kan sebab dia dah bagi dah. Label dah. 137. Ya, betul. Yang Tak payah C tu bilangan biji guli dalam beg 16. Maksudnya T lepas tu 16 kecil tu kan cikgu? Ya betul. T16. Okey, kasih So cikgu. A awak dapat berapa? A dapat berapa? A 137. Sekejap Beg 1, beg 2, beg 3, beg 4. Betul-betul 137. Sebab dia cakap berapa biji guli yang ada dalam beg 4 kan? B dapat berapa? Ya. B dapat T1 sama dengan 65 sama T2 sama dengan 89. Lepas tu T1 tu yang 65 sama dengan 24. Dapat 89 tu 65. 24. Lepas tu darab 1 sebab T1 tu tambah 41. Dapat sebab 65 tolak 24. Ya betul. 24 N tambah 41 kan? 24 darab N tambah 41. Ya 24 N tambah 41. Betul. Ini pola dia. Bagus-bagus.
Siapa dah siap angkat tangan ya? Haziq dah siap belum Haziq? Hilang pula Haziq ni. Haziq hilang lah. Haziq? Dah siap cikgu. Angkat tangan, angkat tangan. Kembawa Haziq. Belum. Kena ni. Dah siap cikgu. Kamu dia. Dah siap dah, okey. Siapkanlah sampai 19 pula. Bagaimana dah siap. Dah ubat banyak kali baru awak nampak. Oh macam ni nak buat dia. Cikgu, Ya. soalan 19C. Dia kata 19C soalan yang kedua. Kan dia kata nilai N di mana BM kan 1313 biji guli. Kita kena carilah T lepas tu N dia sama dengan berapa kan? Maksudnya awak tak tahu dia T berapa, tapi dapat tahu dia tu 1313. So masukkan dalam ni. So 24 N tambah 41 sama dengan 1313. Betul cari N tu berapa? Oh, buat macam tu lah. Oh, saya buat darab banyak kali. Dah banyak kali.
Lambat nanti nak cari darab banyak kali. Pakai je terus ni. Lepas tu pindahkan. Nanti dapatlah N tu berapa? Okey. Terima kasih cikgu. Okay. So saya nak semua orang hantar ya dekat saya ni. Sebelum tu, saya nak tulis dulu homework di dalam group. So, class work. Kita dah buat soalan satu pula dah. Soalan 13 sampai 19. So, ni class work. Homework. So, poin 3, muka surat 8, nombor 3, 4, 5. Work, surat 8, nombor 3, 4, 5. You dalam masa 2. Alright. Okay. So, ada apa-apa soalan tak sebelum saya end kelas ni? Kejap je kan? Dah 10.30. Tapi saya harap awak faham lah. Dapat. Ni sebenarnya dah habis dah sebenarnya bab ni. Dah settle dah semua. So, awak dah belajar semua dah. Dah boleh jawab semua soalan dah. Kalau ikutkan. So, nanti next class, saya rasa saya nak buat latihan lagi. Supaya you all betul-betul faham. Lepas tu, campur dengan bab seterusnya. Okay? So, tak ada soalan Tak ada. Kalau ada, WhatsApp tahu. Okay, itu saja kelas kita untuk hari ini. So, kita jumpa lagi minggu depan hari Isnin. Bye-bye. Assalamualaikum. Baik cikgu. Terima kasih cikgu. Salah, kasih. Terima kasih cikgu.